Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira dan kini kembali dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini, saya akan ceritakan mengenai permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habsyah. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berusia 40 tahun melalui malaikat Jibril. Ia berlaku pada hari Isnin 17 Ramadan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aisyah yang berkata, perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi baik semasa tidur. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti cahaya subuh. Kemudian, ditumbuhkan kepada baginda rasa cinta untuk berkhulwah bersendirian. Baginda pun berkhulwah di Gua Hira. Baginda beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya. Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada baginda ketika berada di Gua Hira. Apabila malaikat Jibril datang temui Rasulullah, Jibril seraya berkata kepada baginda untuk membaca. Namun baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu untuk membaca. Lantas, malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat hingga Rasulullah berasa penat. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah lagi untuk membaca. Rasulullah masih berkata bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril pun memeluk baginda hingga baginda berasa penat dan perkara ini berulang sebanyak 3 kali. Untuk kali ketiga itu, malaikat Jibril lepaskan baginda seraya berkata, Setelah itu, Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar. Baginda meminta isteri baginda Siti Khadijah untuk selimutkannya. Apabila perasaan takut mula hilang, Rasulullah mula mencerita apa yang telah berlaku kepada baginda. Khadijah lantas tenangkan baginda, lalu berangkat bersama baginda bertemu dengan sepupu beliau, Warakah bin Naufal. Warakah merupakan seorang lelaki yang menganut agama Nasrani ketika jahiliyah. Ketika pertemuan Warakah bersama Rasulullah dan Khadijah, beliau telah buta dan tua. Rasulullah ceritakan segala yang berlaku kepada baginda di Gua Hira. Warakah beritahu bahawa apa yang Rasulullah lihat ketika di Gua Hira adalah namus, iaitu Jibril, pembawa wahyu. Beliau menyatakan Jibril pernah turun kepada Nabi Musa AS dan alangkah bertuah jika beliau masih muda dan kuat untuk tolong baginda pada masa akan datang. Tidak lama kemudian, Warakah meninggal dunia. Orang pertama beriman dengan Rasulullah dan peluk Islam ialah Khadijah, isteri baginda sendiri. Kemudian Ali, sepupu baginda, diikuti dengan Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. Ketika tempoh terputusnya wahyu, Rasulullah SAW rasa susah hati dan amat berkecita. Hingga baginda hampir keluar ke kawasan bukit dan ingin membangkitkan diri dari puncaknya. Baginda sangka Allah telah membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah mulia. Setelah itu, wahyu kembali turun kepada baginda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari daripada Nabi SAW. Selepas itu, Rasulullah mula berdakwah kepada Islam. Hasilnya, beberapa orang lelaki dan wanita telah memeluk Islam. Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam capai kira-kira 30 orang, Allah perintahkan Rasulnya untuk sampaikan dakwah secara terang-terangan. Melihat kedegilan dan penyiksaan Quraisy terhadap umat Islam, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya supaya keluar ke bumi Habsyah, kerana di situ terdapat seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di negerinya. Umat Islam pada penghijrahan kali pertama adalah seramai 12 lelaki dan 4 orang wanita. Namun setelah mendapat berita perkhabaran keislaman Umar dan kejayaan Islam, mereka pulang ke Mekah. Tapi tidak lama kemudian, mereka pergi balik ke Habsyah bersama orang-orang mukmin yang lain. Penghijrahan kali kedua, seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita. Selanjutnya, orang-orang musyrik bertindak boikot Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang musyrik tidak lagi berjual beli, bernikah dan bergaul dengan mereka. Orang musyrik juga tidak terima perdamaian daripada mereka. Pemboikotan itu berlanjutan selama 2 atau 3 tahun.
Rasulullah dan orang bersamanya berhadapan dengan kesulitan teruk kesan pemboikotan tersebut. Ia berakhir hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy rasional. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di episod akan datang.